Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni Cik Bisa akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So Bitcoin malam hampir ataupun malam tadi hampir breakout kita punya trend untuk drop ke 32 ataupun pagi ni baru saya tengok chart tadi untuk jam 7 ataupun jam pukul 6 tadi kita ada bound untuk daripada trendline tu nanti kita akan tengok akan ada tak momentum tu good untuk bound ke 37 ataupun kita akan drop ke 32k untuk short term. So walaupun untuk secara major pergerakan dah pergerakan uptrend, so walaupun ada drop itu kita panggil sebagai correction, dan correction tu nanti kita akan refer pada di daily untuk tengok adakah good potential untuk DC ataupun buy untuk long term. Kenapa buang masa, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu. Ini adalah Coin Market Cap, kita akan ubahkan live screen. So Coin Market Cap, so currently total market cap berada di 1.31. So berlaku peningkatan berbanding semalam 1.30 trilion. So pagi ni 1.31, peningkatan minyak 1.30%. Volume rendah normal hari weekday, hari weekend, hari Ahad 27 bilion, so drop hampir 33%. BTC dominant 52.3, drop sikit daripada 52.8, 50.5. So Ethereum naik sikit 16% daripada 17.1. So ini bermakna kita akan nampak mungkin akan ada beberapa altcoin yang naik agak percentage, mungkin ada 2-3 coin yang naik mungkin 5 ke 6%. Nanti kita tengok di bawah. So untuk harga semasa Bitcoin berada di 35.3. So dalam tempoh 24 hours hanya naik 0.1% saja, tak banyak. Ethereum hampir 1.9, iaitu kenaikan 1.73%. Kemudian kita tengok untuk di lain altcoin, BNB hampir 3%. Okay, SRP naik hampir 6%. So nanti kita akan tengok SRP tu, nampak ada juga request untuk SRP. So Solana drop sikit 3% daripada 42. So kita dua kali hit 42 dan kita berlaku drop. So nanti kita akan tengokkan Solana ada tak barang signal yang untuk dia buat sideways sikit ataupun terus pump lagi. Cardano naik hampir 5%, 4.4%. Dogecoin 3%, Chainlink 5% naik lagi, melepasi $11. So insyaAllah nanti tu akan tengokkan Chainlink. Kemudian lain-lain altcoin dekat lagi naik drastik. OKB 12%, tak pasti kenapa OKB naik 12%. Okey, so macam cakap tadi, so nampak di kat atas ni kita nampak Ethereum berlaku peningkatan. So Ethereum ni dia mewakili sebagai altcoin lah, ibu queen kepada altcoin. So kalau dia ada percentage naik, so kita akan nampak lah ada possible beberapa altcoin akan naik drastik. So hari ni semalam kita nampak SRP, Cardano, kemudian kita nampak Chainlink sikit, dan kita OBEC, OKB. So tanpa masa, let's go kita pergi ke chart di Bitcoin untuk tengok pergerakan semalam. So ini adalah pergerakan yang tu nampak semalam. Kita ada sedikit red candle, dah breakout pun trendline, tapi pagi ni kita dapat claim balik. So ni ialah consider candle pukul ikutkan candle pukul 4, pukul 4, pukul 5, pukul 6, 7, 8 ses. Candle pukul 4 tadi. Kemudian kalau ikutkan hourly ikutkan dah break. Awali dah break, tapi kita regain balik dua kuarter candle yang kuarter pertama ni, dan kita melumasi yang ini. So consider masih boleh monitor untuk di 4 hours. Di 4 hours kita boleh monitor. So sekini kita tengok untuk ini tu akan draw minor support, minor resistance. Kita akan monitor ini minor aja, tak penting pun untuk monitor, cuma yang kita tengok ada tak untuk sikit lagi pump ke kawasan 37. To swing high ni, to swing low, kita akan dapat bawah support, dan kita nampak kita bound daripada minor support. So untuk yang ni price target tak tinggi pun untuk Fibonacci support resistance ni, iaitu daripada point ni last high ini to last low ini kita nampak 1.6 kita berada 37.94 $94. So ini kita nampak hampir dia punya target lah 37.5k USD dollar. So kita akan dapat target tu. So itu masih lagi expectation kan untuk akan ada sikit momentum untuk pump sebelum kita betul-betul breakout. So apa kat sini Zo jangkakan dia akan buat satu bearish signal untuk reversal, iaitu yang ni. Okay, Zo expected dia boleh buat macam ni. Mungkin adakan sikit tinggi lagi, tak pasti, tapi kita untuk currently kita akan monitor yang ni dulu. Kemudian yang bawah ni pun tu akan monitor. Ini yang kita perlu ambil yang ni. Tu daripada point yang ikutkan ni tak cantik. Tu mungkin tu akan ambil channel. Yang ni untuk breakout ya, nanti target. Yang ini kita akan monitor juga. Tapi ini yang do nak draw, nanti tu akan padam balik. So high ini tu high ini tu akan draw sampai ke belakang dan kita ambil. So ini adalah potential untuk
pergerakan yang kuartal yang mana juga di daily, yang mana kita akan ada kenaikan. Kemudian di daily RSI kita akan nampak RSI akan drop. So macam inilah. So kita akan nampak pergerakan ni yang Zoe Special ingat, lalu kita nampak price melakukan kenaikan sedikit kenaikan, hit ke 37, kemudian RSI oversold, kemudian bila berada kawasan ni mungkin kita akan nampak bila sampai di atas ni kita akan nampak satu bearish signal dan price akan drop dengan major, iaitu 37 drop ke 32 dan meletakkan RSI oversold. Masa tu kita akan ada good position untuk inilah kata drop correction untuk kita buy lagi 32 sebelum price more higher breakout 37 untuk pergi ke kita punya major target, iaitu kawasan 41k. So itu untuk analisis untuk di Bitcoin, untuk sikit short term dan long term. So apapun currently Bitcoin itu hanya mode wait and see saja. Wait and see tu apa maksudnya, kita akan tunggu dan lihat untuk pergerakan Bitcoin seterusnya. Sama ada dia akan pergi ke 37 ataupun drop ke bawah, tak kisah, biarkan saja. Currently bukan zone untuk buy untuk quarter short term. Currently kita hanya tunggu untuk next correction. So kita akan tunggu correction baru kita akan balik untuk Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen dulu. Boleh review link. Okay, link Chainlink. So kebetulan memang tu nak tengok Chainlink, kita akan tengokkan Chainlink. Chainlink naik break lebih kepada $11, iaitu kita punya target. So kita akan tengok sikit apa reaction dia. So ini adalah kita akan buka di daily. So kita dah breakout $11. So apa yang berlaku kat sini? Okay, ini adalah salah satu contoh yang baiklah kena tengok apa yang Bitcoin. Kita nampak price buat macam ni, kemudian RSI kan dah overbought atau RSI oversold. So ni kita nak nampak ada momentum. So momentum untuk naik tu masih ada. So apa yang berlaku, kita akan nampak ni price akan buat pergerakan yang ni. So biarkan saja. So expect kalau dia naik lagi daripada point ni, kita akan naik sampai mana, nanti tu akan checkkan kat chart ni. So kita nampak point yang sini. So kita ada next point kita adalah di 0.2 ataupun daripada nanti tu last, itu juga tengok balik last high ni tu last low Fibonacci kita ada 2.6, next kita ada 3.6 dan juga nanti tu akan delete 3.6 dan 4.2 dalam almost $16. $16 ni around dan lebih kurang sama yang dua tanda ni dalam 17. So ini untuk short term kita boleh target 2.6 kalau ada berlaku kenaikan, 3.6 ataupun 4.2 boleh berlaku. Sebab apa, free untuk climb untuk di Chainlink daripada point ni, base ni antara $11 ke $7, tapi kita ada minor lah untuk sikit-sikit ni. So kita akan tengok momentum apa yang dinangkakan. Mungkin kita akan ada kenaikan, biarkan naik tu, kemudian tu jangkakan dia akan ada correction, big correction. So kenaikan yang besar, big correction ke $11 balik, kemudian expected untuk di daily. Kalau RSI berada oversold, stop RSI oversold, akan good untuk potential naik. Untuk potential kita buy, sebab apa, kita ada tail line ni. Tu tail line ni kita boleh guna sebagai next kita punya point untuk buy, iaitu sebarang kenaikan dan rejection ke trail line ni adalah good signal ataupun good movement untuk Chainlink. Untuk selepas tu kita akan more higher, so good potential untuk buy. So nak drop sampai mana kita akan tunggu dulu, macam mana, wait and see. Sama juga untuk altcoin tu, kali kita akan tunggu dulu untuk sebarang injection. Kalau naik, biarkan naik. Kalau naik, kita punya portfolio akan profit. Kalau drop, nanti kita akan ada peluang untuk tambah lagi aset untuk long term. So itu untuk Chainlink. Kemudian untuk kita akan tengok, okay, so akan tengok Solana dulu sebelum terlupa. Lepas Chainlink, kita akan tengok Solana kejap. So Solana lebih kurang sama juga. Dia dah almost bermain dalam kawasan ni balik. Tu kita nak tengok adalah sebarang rejection. Tu kali bukanlah good position sebab price dah naik 41. So sama ada kalau Bitcoin naik ke 70, dia akan naik juga. Kemudian berlaku correction. Tu correction tu kat mana? So currently daripada point ni kita tembak sama ada dia buat massive drop. Normally kat Solana ni lalu dia buat naik, dia akan drop, naik, dia drop. So apa yang ni kita tengok possible kalau berlaku kenaikan dan ada lagi kenaikan break 41, tunggu untuk hanya dia retrace ke 41 balik. Tapi kalau gagal jauh pada 41 ni, kita jangkakan price akan return balik mana-mana dalam kawasan teran merah ni. So good untuk DCA. So tak perlu panik. Sebab apa, dia ber downtrend berubah jadi uptrend. So price akan keep buat lower high. Cumanya kat mana lower high ni kita akan tengok bila berlaku reaction daripada puncak dia, iaitu swing low to swing high. Kita akan draw kita punya Fibonacci nanti. So itu untuk di Solana. Kemudian next comment kita akan tengok salam tu, tolong komen Gala Epic Shiba Bong boleh pergi mana, boleh pergi berapa USD untuk tahun 2025 tu. Nanti kita akan tengokkan Gala Epic Shiba Bong. So Gala Epic tu ada, Gala tu ada, Epic tu belum. Epic dalam zone monitoring untuk buy. So first kita akan pergi di Gala dulu.
So Gala untuk long term boleh pergi sampai mana? Untuk long term, untuk Gala menceritakan daripada point ni kita ada major resistance dalam kawasan ni. Nanti tu akan draw balik. So resistance kita dalam kawasan 68 sen ke 54 sen, 54 sen ke 68 sen. Breakout ni kita target 1.6. 1.6 kita almost dalam 1.4 dolar. Kemudian kalau ikutkan timeline tu, timeline kita ikutkan price tu boleh maksimum trash lah. Ikutkan 26 kawasan ni 4.2 pun baru 3.6. So kat sini ada high expectation tempat Gala ni adalah kuartal gaming punya coin. So kau consider boleh kalau berlaku something macam apa berlaku satu game lupa satu coin tu sebelum nasib. So ini kan dia ada expectation yang tinggi almost sampai 15 dolar. So ini kalau tak terkejut, tapi kalau berlaku sini sampai Mazul akan exit atau apapun, kita ada opportunity untuk price itu naik sampai almost 15 dolar. Tapi apapun kita realistic target dalam 1.4, maximum trend dalam 3.6 dolar tu. Tu tengoklah nanti ada potential untuk Gala. So itu target tu. Kemudian kita tengok Epic. So Epic ni tu sedang monitor untuk buy. Kalau ada tunggu rejection. So sama walaupun price tu dah consider good untuk buy, cumanya price tu berada below harga opening, iaitu below 1 sen. So ini tu kat sini ada pergerakan yang cantik dan kita belum breakout lagi di punya channel. Kalau breakout channel ni ada good momentum naik from drastic, so good. Cumanya untuk short term tu nak buy juga, itu akan buy on in 10,000 coin untuk di Epic. Tu modal tak perlu tak sampai RM300 pun. So ini untuk di Epic ni tu akan tunggu correction. So kini ada kenaikan dah naik. So dah berlaku sikit rejection. So sekiranya Bitcoin buat correction, altcoin juga akan follow. So correction yang tu nak tengok dekat di Epic ni, iaitu price return balik dalam kawasan support ni, iaitu daripada last low ini to last high ini kita ada Fibonacci. Kemudian sekiranya rejection ke kawasan ni dan buat rejection dengan trend line ni dan meletakkan di daily ni RSI oversold, top RSI oversold, barulah Zul kuartal safe sikit untuk all in. Berbanding Zul all in kawasan ni, mungkin yes untuk long term mungkin ada peluang untuk naik, tapi untuk short term mungkin dia akan drop. Tu kita akan tunggu. Kalau ada rezeki Zul akan buy kawasan ni. Di inilah Zul punya target. Zul ada sharekan dalam Discord channel dah. Ini Zul punya target. So sekiranya ada movement pergerakan ni, anda boleh kuartal ingatkan Zul, takut-takut Zul lupa. Tapi inilah kuartal point yang Zul nak buy. Berlaku correction possible dalam kawasan return balik 0.04 untuk dapatkan 10,000 coin untuk all in untuk di Epic. So ini untuk di Epic. Dan juga Epic ni kalau dapat breakout tahun 25, breakout yang ni mencontohkan nanti kita akan pergi weekly. Ni adalah weekly anggaran daripada regain balik above 1 sen. Kita nampak harga opening ni kat mana? Harga opening dia berada di harga higher high dia, all time high dia berada di 84 sen dolar. So tinggi. Ikutkan daripada point ni, kenaikan hampir kita akan boleh regain almost hampir 20 tengoklah berapa persen tu. Banyak kan, daripada 204,000 204,000%. So kena hampir 200%, 200 kali ganda keuntungan daripada point kalau kita buy bawah ni. So bagi tu risk and reward berbaloi. Hanya invest tak sampai 300 boleh dapat 10,000 coin. 10,000 coin boleh almost close to 1 dolar. Tapi untuk long term breakout ni Zul ada target untuk at least 1.6 berada 1.4. Kalau ikutkan timeline kita boleh target sampai almost full stretch sampai hampir 4 dolar, iaitu 3.4. So kalau Zul ada 10,000 coin berada di 4 dolar, so ini total profit itu akan berada 40,000 USD dolar. So itu aku kata invest 300 boleh untuk hampir 40,000 USD dolar. So itu adalah possible ataupun plan untuk profit. So walaupun kita akan target dulu minimum 1.6, 1.4, kemudian tengok rezeki lah nanti tahun 2025. Kalau rezeki sampai 3.4 kita akan exit semua. So itu adalah Epic. So bagi Zul, Epic ni walaupun harga below opening, tapi dia punya fundamental tak masalah, good saja. So aku kata risk and reward berbaloi. Hanya invest tak sampai 300 dapat 10,000 coin, tapi boleh untung hampir 5 digit untuk di Epic. So itu untuk Epic. Kemudian next comment Shiba dan Bong. So Shiba tu akan pergi Shiba kejap. Shiba seberapa persen? Shiba ni sama juga breakout yang ni kita ada target 1.6 almost 0.001. Kemudian maximum trade tak salah Zul berada 42, iaitu 0.003. So sama juga. So daripada harga ni sama ada minimum target 0.0001 ataupun maximum target berada 0.03. Dia cantik lah, kita ada trend line, kita ada Fibonacci, kita ada timeline. So 0.003 ni adalah consider boleh achieve, tapi kita tengoklah performa ni nanti.
So kita boleh buy kat kawasan ni, kita harga masih di bawah. So consider kita berada di support, so masih good time untuk anda all in anda punya target. So berapa target tu terpulang anda, tapi make sure anda invest duit yang expectation kan boleh loss. So kira risk and reward, berbaloi tak anda kalau anda nak masuk RM1,000, berbaloi tak masuk RM1,000 dengan keuntungan yang akan anda dapat. So itu untuk Shiba. Kemudian satu lagi Bonk, BONK USDT. Okay, Bonk ni kalau kita tengok kan, kita hanya ada boleh buat satu di atas je. Okay, Bonk ni dah bounce pada kawasan ni, consider bullish. Harga masih above opening. So price ke kawasan ni kita boleh target, iaitu kat sini dia tak ada timeline sangat. Kita target 2.6 dan kita 1.6 dan juga maximum kita ada 2.6, 3.6 dan 4.2. Kita target Fibonacci. So tarik Fibonacci, kita akan dapat lagi 1.6, kemudian maximum thresh adalah 4.2. Kemudian untuk di Bonk ni kalau ikut short term tu, tengok sikit untuk short term apa berlaku. Untuk short term, okay, kita dah pump dari bawah ni. So kita dah naik sampai bawah ni, dan kita buat first reaction dengan kita punya first key level kawasan ni. Normal untuk berlaku rejection. So kalau nak tengok bullish adalah zone nak tengok adalah berlaku sedikit rejection daripada point ni. Sama macam Bitcoin, walaupun dah berlaku kenaikan, tu nak tengok sikit rejection. So daripada point ni rejection tu nak tengok adalah yang cantik adalah last pump, last high ni. Tu kita tengok untuk price ni return balik dalam kawasan support ni untuk declare support. Kemudian kita bounce daripada support ini untuk break board resistance. Kemudian quarter 2 in 1 break board resistance Fibonacci. Kemudian break channel above ni. So ni daripada downtrend berubah uptrend. Kita akan ada more momentum untuk naik ke atas. So itu untuk di Bonk. So secara long term good. Price dah bounce. So siapa ada buy di bawah ni, tahniah untuk anda, dan anda boleh hold untuk long term. Next adalah tunggu correction. Sama ada price naik lagi baru berlaku correction, biarkan saja. Kalau berlaku correction kawasan ni, ini adalah yang kuartal untuk correction yang tu nak tunggukan. Sama ada dia drop ataupun naik lagi, drop lagi ke kawasan support ni. So mana-mana kita akan tunggukan naik dia, kita biar untung dulu. Nanti correction baru kita akan buy lagi untuk long term. So ini adalah currently kita tengok ada tak momentum sampai support bolehlah kita beli. So untuk Bonk ni kalau tahun 2025 sama juga macam di Shiba ni, tak ada trend line tu, kita boleh target Fibonacci dia, iaitu 1.6 berada di price ini. Kemudian maximum thresh di 2.6, kita ada 3.6 dan 4.2 Fibonacci. So ini adalah kawasan tag ni, bukan tag ni adalah tahun 2026. So kita boleh target dalam kawasan price tu. So itu untuk di Bonk. Kemudian next comment, adakah kita di fasa buran masa ni tu lain macam pergi Bitcoin kali. So macam juga kan untuk di Bitcoin, untuk siapa yang Bitcoin invest dalam kripto, dia perlu memahami 4 year circle untuk di Bitcoin. So kita kat mana. So Bitcoin nanti tu kan, okay, inilah tu punya chart Bitcoin. So kita sudah declare pun, iaitu kita daripada downtrend dah berubah jadi uptrend. Yes, untuk Bitcoin dah pun berubah jadi uptrend. So ikutkan tahun ini, tahun 2023, tahun 2024 adalah masa untuk membeli sebelum kita dapat buran tahun 2025, yang mana sama seperti ni. Contoh circle ke sebelum ni kita ada bottom, kemudian kita ada kenaikan. Kenaikan ini antara tahun 2 tahun selepas bearish market tu kita ada untuk membeli. Kemudian nanti kita akan ada buran. So ini menunjukkan just untuk short term ni kita akan naik turun, tak ada masalah. Tak perlu fikir pasal kuartal berapa banyak profit. Yang kita boleh fikir lah collect seberapa banyak aset dulu di kawasan ni sebelum price berlaku buran tahun 2025. Itulah tu punya expectation. So untuk tahun depan tu jangkakan kita tahun 2024 kita akan ada opportunity untuk hit major resistance dalam kawasan 50k sebelum last correction. Dan last correction tu jangkakan mungkin expected dia akan buat tail line ni. So dia akan bounce dalam kawasan ni almost 30 balik. So dalam ni the expectation untuk rejection 30, kemudian kita akan buat satu trend line bullish daripada point ni, last breakout. So ini last bounce, ini last buy kita, dan buy ini dan breakout ini pun consider boleh buy sebelum bulan tahun 2025. So short term mana-mana dalam kawasan tahun 23 tahun 24 adalah good time untuk membeli. So kalau anda beli nak secure punya portfolio, mungkin tunggu correction tadi macam di Bitcoin, walaupun boleh saja buy kan ni untuk long term tak masalah, tapi untuk short term kalau drop ke kawasan ni kita boleh buy lagi. So macam kan tunggu correction untuk short term untuk kita buy, kemudian untuk kita buy position tu untuk holding more untuk long term. So Bitcoin yes dah uptrend, cumanya belum buran ni, buran insyaAllah 25 tu kita tak nak beli masa price nak naik, bukan. Kita tak nak beli masa price tengah naik ni, bukan. Kita nak beli asset masa tengah bawah ni. So sebelum buran ni, sebelum buran
So sama juga ini kita akan buy di kawasan ni, buran nanti baru kita akan layan profit saja. So itu untuk menjawabkan soalan tadi. Bagus juga yang bertanya ni. Lama tak tengok aku kata Forex Circle. Mohon review ARB dan BET. So ARB dan BET. So tengok ARB USDT. Okay, ARB siapa yang berlaku? So ARB untuk di daily cantik, kita dah breakout satu reversal pattern. So inilah reversal pattern juga, iaitu kita panggil descending Bronze Wedge. Descending Bronze Wedge adalah satu reversal pattern dan sama juga macam falling channel, iaitu daripada downtrend berubah jadi uptrend, dan kita harga opening di kawasan ni dan kita bound di kawasan support. So kalau ikutkan price ini pun consider kita nampak dia buat bullish signal, iaitu equal price di RSI dan RSI equal price di price buat lower high. Tu ini kalau consider bullish juga, bullish divergence. Tu ni price dah naik ini kita nampak price ikutkan sebelum ni tu ada monitor ada monitor double bottom yang ni. Tu ini juga signal double bottom. So price dah breakout, ikutkan price target menuju ke target dia, atau almost dalam kawasan dalam $1.2. So siapa yang ada buy di kawasan bawah ni, tahniah untuk anda sebab anda buy di support masa tu RSI di oversold, iaitu di daily. So currently apabila anda boleh hold position tu dan tunggu next position untuk buy. So next position untuk buy ke mana? So sebarang berlaku kenaikan ni dan expectation untuk rejection balik. Kita tengok ada support kat sini, resistance, support, resistance. So good support currently RB adalah sebarang correction ke kawasan almost $1 dia balik. So kita boleh buat pembelian next buy untuk more higher ke atas. So breakout saja resistance ni, kita expect boleh pergi ke 1.6 untuk long term buran kita. 1.6, kemudian ikutkan timeline tu kita boleh maximum price lebih daripada 4.2. So dalam almost kat sini kita boleh target dalam, kita akan pergi weekly kita nampak lah kita timeline tu. Timeline dia kalau ikutkan lebih pada 4.2, almost dah target pun, dah letak pun almost hampir $10, iaitu $9 untuk ARB. Yes, tak mustahil quarter terjetal tu ada untuk pergi ke $10. So mending untuk kawasan ni, siapa yang dah buy boleh holding untuk long term. Sebelang correction boleh buy lagi untuk tambah lagi aset. Kemudian kita boleh target lah antara 2.5 $5, kemudian maximum trash hampir $10. Ada opportunity untuk sampai almost lah $10 untuk ARB. So kemudian BET USDT, okay, tu tak review kat Binance, tu buat kat mana? KuCoin pun bukan. Rasa tu pernah review sebelum ni. OKX bukan juga. Rasa tu pernah review coin ni sebelum ni. Di KuCoin bukan. Tengok di Binance kejap. Okey, kita akan buat di Binance lah. Ikutkan ni nampak Binance lah macam lebih awal. Kalau di KuCoin lebih macam ni aja. Nanti tu kan tengok balik. KuCoin Gate.io tu, Gate.io. Okey, kita akan pakai di 2017. Kalau di Binance pun lebih kurang sama je, nampak macam hampir 2017 juga. 2019 lambat sikit. Tak apa, kita pakai di Binance saja. So untuk hari ni kita ikutkan, kita nampak almost dalam harga opening kat sini, almost harga opening. So kita akan buatkan, so opening price mesti above opening. Cuma yang kita tengok, kita ada top ni, kita ada satu, nampak ada 3 point ni cantik ni untuk kita buat trajectory untuk next bulan. Kita boleh ambil dalam kawasan ni, price minus, kita ambil dalam kawasan ni. Kemudian kita ada low. So ikutkan daripada point ni, price dah buat satu breakout, iaitu falling channel. So low ini to low ini, ataupun lebih kecil kita boleh panggil low ini to low. Okay, nampak channel ni sudah almost nak breakout. Kita nampak pergerakan daripada point ini untuk naik. So belum breakout lagi, ikutkan naik tapi belum breakout high ini, to consider price boleh return balik. So sebarang breakout daripada ni, kita akan nampak opportunity daripada downtrend berubah jadi uptrend. So kalau nak buy, tak tahu boleh je. Kalau ikutkan key level ni, kita letak satu plus minus, kita nampak dah ni. So ini mana-mana dalam box, iaitu price consider antara price 27 sen
ke 15 sen. Ini adalah range untuk anda buy all in, target untuk long term. So ini nampak ni kita ada support ni. Yes, price boleh main berapa lama tak pasti. Sama juga price boleh bermain dalam kawasan ni berapa, tapi untuk long term breakout saja yang ni insyaAllah kita akan ada berlaku kenaikan yang drastik. So kenaikan drastik itu macam mana? Tu terpulang pada chart tu dan fundamental je, tapi ada huge opportunity untuk long term bet ni. So berapa price dia? So kita akan target last height, last low expectation. Kita ada bought resistance around dalam kawasan 1.5 ke 1.2 dolar. So breakout saja bought resistance ni, kita akan boleh target kita punya aku kata possibility untuk aku kata new all time high, iaitu di 1.6. kita berada di hampir 3 dolar. Kemudian kalau ikutkan ni, kalau ikut yang ni yang ni zone expectation mungkin tak jauh. Ikutkan 26 kita ada 1.6 dan mungkin lebih sikit dalam kawasan hampir 4 dolar. So yang ni lah, so hampir 4 dolar kalau ikutkan daripada jetai ni, almost 2026, so hampir 4 dolar. So kita boleh target, realistic target dalam 1.6. Kemudian kalau sampai 4 dolar kita boleh sedikit lah. Kalau pump boleh tu mana reaction dengan kawasan ni kita boleh buat exit market. So ini untuk di bet. So next comment, so boleh cerita graf SRP untuk tahun-tahun yang lepas, adakah berlaku penurunan banyak sebelum ni? Okay, ya, kalau sambutan Christmas, okay, so tak pasti yang untuk spesifik untuk Christmas dia nanti tu tengokkan. Up target untuk jual SRP, okay, target SRP dan aku kata reaction SRP dengan Christmas. So nanti tu akan tengok kan, kita akan tengok sikit SRP. Kalau nak tu mungkin panjang sikit di sini, tu tengokkan sikit SRP. So SRP tu akan pergi daily, so waktu Christmas ataupun bulan 12. So kita tengok setiap kali bulan 12 tu nak tengok kalau ikut monthly lah. Ikut monthly senang kat sini. Kita tengok candle monthly. Ini adalah candle monthly. So tiap candle monthly April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, Disember. Disember drop. Kemudian kalau ikutkan tahun 2021 drop. Okay, 20 pun drop. Red candle nampak ni. Ni red candle. Kemudian ni pun red candle. Ni pun red candle untuk Disember. Kemudian kalau ikutkan tahun 2019 masa down mestilah expected red juga. Red juga tapi sikit je. Kemudian untuk tahun ni adakah rate lagi? So berdasarkan performance sebelum ni dan normal market waktu Disember ataupun waktu market close, kalau ikutkan traditional market dia akan close waktu Disember, tiada pergerakan. Sebab tu jagakan daripada point ni untuk Bitcoin daripada tahun bulan 11 ni ke bulan 12 expectation sideways saja antara 37-32. So untuk market lain, so mungkin kan ada expectation untuk Bitcoin naik sampai 37 belum drop balik 32. So untuk Disember sama juga SRP possible boleh berlaku. So sama ada red candle tu issue tidak, ikutkan berdasar ni tu tak nampak pergerakan huge untuk candle red candle. So yes, kita akan nampak ada possible mungkin sikit red candle, tapi red candle tu mungkin return balik dalam kawasan support ni sebelum kita breakout yang ni. So satu kuartal soalan yang cantik untuk kita buat kajian. So, kita akan tengok kan, tapi ikutkan normal market memang Disember akan market slow ataupun market down sedikit lah. Tapi down tu bukanlah down yang kuartal bearish, down yang healthy. Sebab apa? Daripada SRP ni kita tahu price dah almost breakout. So meaning untuk Disember, yes, possible kita akan nampak berdasarkan reaction tahun-tahun sebelum ni kita berada red month. Red month tu candle merah lah, so ada drop, so good untuk correction. Kemudian untuk jawab soalan tadi, SRP boleh pergi sampai mana? So SRP ni Zul ada target pergi weekly. So SRP ni Zul tak target tinggi sebab apa? Ini kita ada downtrend. So ini adalah uptrend masa buran masa tahun 2017. Ini kata all time high 2017 ataupun all time high untuk di SRP iaitu dalam hampir 3.5 dolar. Kemudian kita ada all time high 2001 di hampir 2 dolar. Kemudian kita dah sampai touch ni 3 kali. So normally ini adalah kata buran yang cantik, kata trend yang cantik. 1, 2, 3. Dah touch 3 kali, normally touch ke keempat kita akan breakout. So align dengan kita punya dah hujung tahun 23 dan tahun 24 tu jangkakan untuk Bitcoin sampai 50, Ethereum sampai almost 4k balik. So Bitcoin SRP akan boleh start regain claim. So andai kata dia boleh regain awal ataupun berlaku something ataupun kita dapat satu candle yang huge ni dapat naik dengan drastik dengan awal. So kalau dia naik slowly
So ini all time high kita Zul hanya target sampai resistance aja 25 dan 26 kita akan rejection balik. Rejection tu kita akan buat satu lagi bullish trend line. Nah, ini adalah downtrend untuk next circle dan kita akan having, dan breakout ni nanti baru kita akan buat all time high baru lebih tinggi daripada 3.4. So bergantung kepada performance untuk di quarter SRP. So kita buat andaian dengan swing high ini to swing low SRP berjaya breakout dengan berjaya naik satu candle yang drastik, breakout resistance ni mana dia punya target, kita boleh target 1.6 kita berada di $5 ataupun realistic target kita dalam hampir $10. Yes, ada potential $10 dan juga $5, tapi macam cakapkan kita perlu breakout sini ni, dan SRP perlu news ataupun perlu volume yang tinggi untuk buat satu candle macam ni. Contohlah satu candle macam ni untuk breakout ini untuk sampai kawasan ni. Tapi kalau ikutkan, kalau naik awal, yes ada possible untuk breakout ni pergi ke $5 $10, tapi sekiranya momentum untuk SRP tu slow ataupun kenaikan dia macam almost kenaikan macam ni lah, sikit. Kemudian dah tengok dah sampai pun tahun 2025. So ni kita target, realistic target adalah dalam around return almost ke $3, ataupun kalau kita berjaya breakout awal, kita boleh target untuk hampir $5 ke $10. So realistic target currently Zul hanya target sampai around dalam tak sampai $3, dalam 2.5 ke $3 dulu. Kemudian kalau dah sampai hujung tahun 2025, so inilah target kita anda boleh exit semua market. So anda perlu be mind untuk SRP. So kita akan keep monitoring untuk SRP punya pergerakan, sama ada boleh tembus ni ataupun tidak. So itu untuk SRP. So next comment. Okey, itu aja untuk ruangan komen untuk pagi ni. So pun jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So untuk currently Zul sedang monitor di Epic. So ada sharekan dalam Discord channel untuk pembelian Epic tu, macam Zul ceritakan tadi. So sekiranya nak tahu bila Zul akan on in ataupun buy Epic tu, anda boleh support dia punya channel, kena klik button join, jadi membership. Kemudian selepas anda membership, anda perlu cari ruangan membership ni. So klik membership ni pula, kemudian anda akan nampak mesej ni, klik saja read more. Bawah read more ni akan ada link untuk ke Discord, dan anda akan automatic masuk dalam Discord. Dan Discord tu akan sharekan, contoh ada something news ataupun something yang contoh tu tak dapat buat review ke, dan share kat sana. Ataupun ada pembelian sebelum ni macam Zul on in untuk tahun ni hampir RM30,000 all in. So Zul dah ada sharekan setiap pembelian, setiap transaction Zul screenshot, Zul sharekan dalam Discord je. Tu tak ada tipu-tipu lah. Apa yang Zul buy Zul akan sharekan, berapa jumlah, berapa coin, apa coin Zul buy Zul sharekan dalam Discord channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda yang lain. Jumpa anda review. Assalamualaikum. Bye bye.